Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan Cikgu Siti. Okey semua, Cikgu hari ni Cikgu nak bagi tahu dekat kamu, nak kamu tahu apa yang kamu dah belajar dalam tempoh masa 2 tahun daripada tingkatan 4 dengan 5 untuk mata pelajaran pendidikan seni visual. Okey, boleh tengok. Okey, bahagian A. Yang pertama sekali ada 3 bahagian dalam pendidikan seni visual. Yang pertama bahagian A iaitu seni reka bentuk. Untuk kertas 1 ya. Okey, kita tengok. Ni bahagian A. Dalam bahagian A kamu belajar unsur seni, elemen seni iaitu elemen seni, unsur seni. Yang kedua prinsip rekaan, cara pengolahan, dan yang ketiga struktur rekaan iaitu gaya persembahan. Okay, dalam unsur seni ada garisan, rupa, bentuk, jalinan, ruang dan warna. Ini adalah unsur seni. Untuk prinsip rekaan pula, harmoni, kontra, penegasan, imbangan dan irama dan pergerakan kepelbagaian kesatuan ini bawah prinsip rekaan. Manakala struktur linear, struktur pancaran, struktur formal dan tidak formal bawah struktur rekaan. Okey, ini bahagian A. Okay, next kita pergi pada bahagian B. Okay, di mana bahagian B iaitu seni halus. Okay, dalam seni halus ada 4 bahagian yang kamu sudah belajar. Lukisan, catatan, arca dan cetakan. Okey, sebenarnya ini kamu dah belajar daripada tingkatan 1 dan 3 sebenarnya. Okey, boleh tengok lukisan. Dalam lukisan ni kamu kena tahu apa? Alat, medium, bahan, teknik lukisan dan pengetahuan asas. Okey, kamu tengok ya, kamu dalam ni juga ada asas seni reka. Ada kembali unsur seni, ada kembali prinsip rekaan. Dan apa yang perlu kamu tahu adalah perspektifnya, cahaya dan bayan, sudut pandangan, teknik perdagangan serta teknik mengukur. Okey. Seterusnya apa lagi ni? Okey, ini adalah bawah catatan. Okey, catatan. Okey, dalam catatan apa yang perlu kamu tahu adalah ini ya. Aliran seni reka, aliran seni lukis. Ini kamu kena tahu lah juga sedikit sebanyak. Dan pelbagai jenis media catatan. Okay, media catatan ada catatan air, catatan poster, catatan tempera, catatan pula, maafkan cikgu, cat air, cat poster, cat tempera, cat gos, cat minyak, cat akrilik dan pelbagai lagi teknik catatan minyak ya. Okay, seterusnya adalah arca. Okay, dalam arca ni kamu kena tahu sejarah arca di Malaysia. Pembinaan arca. Arca ada arca tambahan, arca luakan, arca acuan, arca mobil, arca stabil, timbulan, dinding, instalasi dan seni len. Seterusnya cetakan. Ini akhir kali ada cetakan. Dalam cetakan ni ada jenis seni cetakan yang kamu perlu tahu iaitu cetakan timbul, cetakan benang, cetakan data, cetakan stensil, cetakan komputer dan alat bahan dan proses cetakan. Itu adalah bahagian B. Dalam bahagian B adalah bahagian seni halus terbahagi kepada 4. Lukisan, catatan, arca dan cetakan. Okay, next kita pergi kepada bahagian C. Okay, dalam bahagian C ni memang kebanyakan cikgu nampaklah kamu suka untuk menakar ilmu tu kan. Okay, bahagian C apa yang ada sebenarnya? Dalam bahagian C ada 2 topik iaitu topik sekejap ya. Iaitu topik reka bentuk grafik dengan topik multimedia. Okay, ada 2 topik. Dalam reka bentuk grafik ni apa lah dia punya anak-anak dia. Ada seni grafik, ada risalah, ada pembukusan, ada logo, ada simbol, ada sistem identiti kompleks, kaligrafi, fotografi, ilustrasi, poster, periklanan dan grafik persekitaran. Manakala dalam multimedia ada peralatan komputer, jenis perisian grafik dan proses penerbitan. Daripada cikgu tahu maklumat dalam exam dalam 5 ke 6 soalan untuk topik ni sahaja. Okay, jadi dengan tu maka kamu dah tahu sepanjang kamu belajar seni tingkatan 4 dengan 5, inilah topik yang kamu belajar sebenarnya.
Okey, sekarang kita pergi kepada topik reka bentuk grafik. Sebab cikgu tahu subjek benda ni suka untuk kamu dapat. Tapi hari ni cikgu nak kamu dapat juga. Okey, kita pergi ya. Pertama sekali, komunikasi visual. Di bawah topik komunikasi visual, reka bentuk grafik ni. Okey, kita pergi kepada pengenalan. Okey, kita pergi pada pengenalan. Okey, kita tengok ya. Pengenalan proses seni menggabungkan teks dan grafik, okey, melalui logo grafik, risalah, bulletin, poster, papan tanda dan komunikasi lain. Itu adalah dia punya pengenalan dia. Proses seni yang menggabungkan teks dan grafik melalui logo, grafik, risalah, bulletin, poster, papan tanda dan komunikasi lain. Okey, grafik ni apa? Grafik ni sebenarnya merujuk kepada bahan yang meringkaskan maklumat, memaklumkan fakta atau idea dengan lebih jelas dan berkesan dan meyakinkan. Itu dia punya maksud grafik itu sendiri. Okay, ini adalah istilah grafik daripada Greek, maksudnya lukisan dan catatan. Graphon pula bermaksud menulis atau melambangkan penggunaan garisan. Okay, pengenalan seterusnya seni untuk mempamerkan idea atau produk dalam bentuk visual dengan menggunakan berbagai medium daripada lakang pensel hinggalah komputer. Okay, grafik juga ialah kepelbagaian visual dan bukan visual, bahan dua dimensi yang direka bentuk untuk komunikasi, lukisan, perkataan, simbol dan gambar. Okay, mari kita kenal. Okay, ini ya sejarah grafik. Wujud pada zaman dahulu lagi, pada zaman 15,000 hingga 10,000 tahun Masihi. Di mana pictografi ada pada dinding gua digunakan sebagai bahasa visual. Dan setelah itu, tahun 1945, kursus-kursus reka bentuk grafik berkembang di kolej-kolej seni, kolej teknikal dan politeknik. Reka bentuk memasuki dunia reka bentuk percetakan, periklanan, televisyen, termasuk reka bentuk korporat untuk industri dan perdagangan. Okey, yang ketiga adalah istilah komunikasi itu sendiri ya. Komunikasi digunakan untuk membolehkan filem media digunakan dalam kategori tersebut. Dia juga merupakan media dan perantaraan. Pada lewat tahun kurun ke-20, reka bentuk tipografi dan muka taik dipelopori, ditich dan konstruktivisme. Okey. Ni dia punya poin-poin dalam unsur-unsur reka bentuk. Yang pertama sekali, poin satu. Poin mana titik lah. Kedudukan titik, permulaan pada titik ni. Kita sambung jadi satu titik. Jadi kita sambung akan jadi satu garisan. Itulah maksudnya poin. Okey. Dan bentuk. Garisan pula boleh menghasilkan bentuk. Menghasilkan tone, jalinan dan saiz. Okey. Bentuk-bentuk asas. Segitiga, persegi, bulat, lepel, bujur, segi lima dan bersegi-segi. Tone pula merujuk kepada kegelapan dan keterangan sesuatu bentuk itu. Okey, dan jalinan. Jalinan ni permukaan rupa dan bentuk dia bersifat sederhana, licin dan kasar. Okey, garisan pula wujud apabila poin bergerak. Maksud cikgu tak adalah poin bergerak kan. Maafkan cikgu buat daripada 1, 3 sepatutnya 1, 2 tadi. Okey, itulah dia punya maksudnya. Unsur-unsur reka bentuk grafik. Kita dah tahu tadi grafik ni apa? Ni reka bentuk itu. Okey, ni prinsip-prinsip dia tadi. Kita macam balik semula kepada asas reka bentuk betul. Prinsip dia ada kontras, keseimbangan. Okey, kontras, keseimbangan, perkadaran, irama, keharmonian, pergerakan, kesatuan. Ini yang perlu ada dalam kita punya reka bentuk grafik, dalam risalah ke, dalam tipografi, dalam simbol, logo dan sebagainya. Inilah dia punya prinsip yang perlu ada. Okey, tengok ya, dalam reka bentuk grafik ada banyak. Yang pertama sekali ada risalah. Yang kedua ada pembungkusan. Yang ketiga ada logo. Yang keempat ada simbol. Yang kelima ada koprak. Keenam kaligrafi. Ketujuh tipografi. Ke-8 ilustrasi, poster, periklanan dan grafik persekitaran serta seni grafik. Ini adalah dalam reka bentuk grafik. Okey, kita pergi kepada risalah. Okey, risalah ni apa? Risalah ni adalah pengenalan bentuk rekaan grafik yang memberikan maklumat dan petunjuk dengan suatu promosi
penerangan dan periklanan. Risalah ni penting kepada syarikat, pertubuhan untuk promosi barangan atau perkhidmatan. Berfungsi memberi maklumat, penerangan dan periklanan. Didapati dalam berbagai bentuk dan gaya. Ada yang terdapat dalam bentuk sehelai kertas. Okay, cikgu bagi nampak dia punya highlight ya. Cikgu highlight sekejap ya. Highlight. Okay. Dia boleh dapati dalam bentuk mana biar tu. Okay. Dalam bentuk sehelai kertas, berlipat 2, berlipat 3 dan ada yang dilipat berapa kali yang menjadikan dia dalam bentuk buku. Risalah. Kalau awak rasakan awak pergi mana-mana macam kedai, macam supermarket kan orang bagi biar itu ada risalah. Dia adalah sejenis iklan kan. Penerangan tentang dan periklanan suatu produk tu. Okay, cara persembahannya mengikut kreativiti dan imajinasi. Okay, reka letak merupakan faktor penting bagi menimbulkan kesan visual yang efektif. Selain susunan gambar, ilustrasi, muka tarik, caption dan sebagainya. Okay, next kita pergi. Ini adalah risalah-risalahnya. Contoh-contoh risalah ada lipat 2, lipat 3. Lipat. Okay, ini contoh risalah. Tengok reka letak ni. Reka letak ni apa? Reka letak ni sebenarnya dah merupakan blueprint ataupun rancangan bagi suatu risalah. Unsur-unsur ini akan dimasukkan dan diatur dalam risalah yang akan dihasilkan. Okay, itu adalah risalah. Reka letak. Fungsi reka letak ni apa? Reka letak adalah untuk menunjukkan ukuran dan bentuk sebenar risalah yang akan dihasilkan. Okay, menyatakan hubungan ruang antara unsur-unsur yang ada, memberi peluang untuk menyunting dan mengulas serta mengkritik dan membincangkan sebelum penyediaan reka letak akhir. Okay, unsur-unsur pertama yang sering digunakan dalam risalah adalah ilustrasi. Okay, ilustrasi ni apa? Dalam ilustrasi tu ada gambar foto, lukisan, garisan, carta, graf, peta. Itu adalah ilustrasi. Tipografi ni pula huruf, angka, tanda baca dan simbol-simbol. Ruang putih dan ruang warna bahagian risalah yang tidak digunakan oleh ilustrasi atau teks naskah. Coregan kata, slogan. Komponen yang terdapat sebagai sebuah tarikan mempengaruhi khayalat. Okay, logo, lamban, nama syarikat ataupun pertubuhan grafik. Okay, itulah reka letaknya. Okay, next. Corak reka letak. Terdapat berbagai jenis corak reka letak yang asal dan reka grafik menggunakan gambaran daripada corak-corak tersebut. Okay, corak-corak dia ada corak modern, tangkap gambar, padat bernaskah, bingkas, akis, mati pena, berbayang, shorted ataupun huruf type. Itu antara reka letak yang paling popular ya. Okey, tengok risalahnya, alat, bahan dan proses reka letak risalah. Ada alat, peralatan melukis, peralatan komputer, pengisian grafik. Okey, bahan kertas, gambar daripada kertas akhbar, gambar foto, potongan majalah dan ilustrasi serta lain-lain. Yang ketiga, penyediaan dia tentukan tema dan tajuk, menimbulkan idea melalui kajian, kutip dan kumpulan maklumat. Dan keempat, kerja-kerja reka letak dia di komputer. Okey. Cikgu tunjuk kat sini ya. Okey, tadi kita sampai dekat proses kan. Okey, proses reka letak dia di komputer, pilih periisian sesuai, membuat timbar atau lakaran awal, marker reka letak. Okey, risalah membuat reka letak akhir, pastikan teks nafkah dan caption betul, tunjuk reka letak akhir pada pelanggan. Okey, itu adalah dia punya betul-betul risalah. Dan ciri-ciri risalah adalah perubahan dan rekaan yang menepati tema dan tajuk, reka letak teks nafkah yang berhubung kait gambar, caption teks penerangan, mempunyai ciri-ciri keaslian, lipatan kemas. Okey, itu adalah dia punya
ciri-ciri risalah. Okey, jadi cikgu harap kamu dapat boleh gambarkanlah apa itu risalah.